Jadi cikgu harap semua dah bersedia. Jadi cikgu kongsikan paparan hari ini. Baiklah. Semua jelas? Jelas dengan paparan cikgu? Jelas tak sayang gambar dalam awak punya laptop ataupun handphone? Jelas. Jelas. Okey, alhamdulillah. Baiklah, okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau yang lepas cikgu buat latar belakang berbasikal kan, untuk supaya kita boleh melakukan aktiviti yang berfaedah lah sepanjang PKP ni tanpa melanggar SOP. Dan cikgu paparkan pula tepi pantai. Okey, tepi pantai tu untuk kita merehatkan fikiran sebenarnya. Cikgu sendiri pun sebenarnya suka nak melancur ke tepi pantai. Tapi bila waktu-waktu PKP ni semua aktiviti melancong kita macam tergendala kan. Tak boleh nak ke mana-mana. Okay, tapi tak apa sayang. Jadi hari ni cikgu paparkan latar belakang ibu kota negara Malaysia, iaitu Kuala Lumpur. Sebab sekarang ni kita sedang apa? Menyambut bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan kan. Kita akan menyambut hari kebangsaan pada 31 Ogos ini. Jadi kalau kamu lihat dalam grup kelas kan ada pertandingan-pertandingan yang dianjurkan sempena bulan kebangsaan. Jadi kamu cubalah mana-mana yang kamu rasa mampu nak ikut, cuba kamu sertai. Yang dia juga katakan bila pertandingan tu jangan fikir menang. Jangan fikir nanti aku masuk aku tak boleh menang lah, aku kalah, tak boleh fikir macam tu. Jadi yang penting kita mencuba. Kalau sebelum ni awak bersekolah kan awak sibuk kan nak keluar rumah, nak bersiap. Tapi sekarang ni awak berada di rumah. Jadi ada masa-masa lapang tu gunalah untuk melibatkan diri dalam aktiviti pertandingan bulan kemerdekaan. Untuk menunjukkan apa? Perasaan semangat cinta akan negara kita. Zaman-zaman dahulu macam mana? Datuk nenek moyang kita berjuang berhabis-habisan dengan darah, air mata, tenaga. Jadi kita dah berada dalam keadaan negara yang aman ni, kita kena bersyukur. Cara nak bersyukur tu, kita sama-samalah menyambut hari kemerdekaan, mengadakan aktiviti, ikut aktiviti yang dianjurkan oleh sekolah, untuk menunjukkan bahawa kita mencintai negara. Itu semangat sebenarnya, semangat patriotisme. Ada pertandingan menyanyikan lagu-lagu patriotik. Siapa yang suaranya sedap tu bolehlah masuk. Untuk kita menunjukkan bakat. Sambil tunjuk bakat, sambil menunjukkan semangat patriotisme ataupun semangat cinta akan negara. Baiklah sayang. Kita lihat apa kemahiran yang nak kita pelajari hari ini. Yang pertama, bertutur untuk menjelaskan dan menilai sesuatu perkara secara bertata susila mengikut konteks. Maksudnya apa? Bertutur. Bertutur ialah bercakap. Kan? Sebab tu cikgu minta awak tadi dalam pukul 7.30 baca dulu petikan yang diberi. Sebab cikgu nak kamu yang memberikan jawapan. Dan cikgu akan beri panduan lah. Bila kamu dah beri jawapan, cikgu beri panduan. Apa jawapan yang sebenar. Jadi murid yang memberikan jawapan tu, cikgu akan berikan markah lain untuk tahap penguasaan. Sebab kemahiran hari ini ialah bertutur. Maknanya kamu yang bercakap. Bukan cikgu beri banyak-banyak, kemudian kamu hanya menulis. Cikgu beri kamu yang memberikan pendapat. Kamu yang menyatakan ikut idea kamu. Baru cikgu beri panduan yang sebenar. Di dalam bahasa ni, dia tak ada yang salah sebenarnya. Apa sahaja pendapat adalah betul. Mungkin kurang tepat dan sebagainya. Tapi bila kata pendapat, itu pendapat
masing ikut tahap pemikiran kita. Okey, yang kedua, mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek penggunaan kata. Yang ini mengedit dan memurnikan. Edit punya apa? Kita baca petikan tu, kita akan ubah perkataan yang tak sesuai, kita buang, kita ambil perkataan yang sesuai. Yang ini menulis, kemahiran menulis. Yang tadi kemahiran bertutur, iaitu kamu memberikan pendapat, cadangan. Baiklah sayang, cikgu teruskan. Okay, jadi hari ni, topik yang pertama, kita belajar tentang perhiasan diri tradisional. Sebab tema kita ialah tradisional kan. Mula dengan busana, puisi. Puisi tu ialah pantun dan syair. Itu ialah puisi tradisional. Baiklah sayang. Okay. Jadi hari ni kita nak berbincang tentang perhiasan diri tradisional. Okay, kalaulah orang perempuan, kamu kan anak-anak perempuan kan, mak ada belikan apa? Anting-anting kan, anting-anting, kita ada gelang, kita ada cincin, itu ialah perhiasan diri. Orang dulu kalau awak tengok lagilah, perhiasan diri mereka tu besar, kan nampak memang nampak mewah lah. Tengoklah, ada yang menggunakan emas, ada yang menggunakan perak, suasa dan sebagainya. Okay? Ada yang menggunakan manik-manik. Jadi ini ialah perhiasan diri. Biasa kalau sebut perhiasan diri ni lebih kepada orang perempuan. Okay? Cuba awak lihat yang pertama. Selempai manik Sarawak. Selempai ni selendang ni. Selendang ni mereka buat guna manik-manik. Okay, manik tu kalau awak tengok pembuatannya memang halus. Okay, mereka mereka kait, mereka cantumkan manik-manik tu menjadi satu selendang yang menarik macam ni. Tu selempai manik Sarawak. Okay, boleh awak lihat ni, dokoh. Dokoh ni biasa kalau orang pakai baju kebaya. Okay, dia pakai kat depan tu yang panjang, ada 3. Tu namanya dokoh. Kadang kita nampak, kita pakai kan, mak pakai kan. Tapi awak tak tahu apa namanya. Itu ialah dokoh. Yang panjang ada 3 berantai. Kemudian pending. Pending ni sebenarnya kepala tali pinggang. Cikgu ambil contoh pending ni ialah tali pinggang diraja. Yang di Pertuan Agong pakai di pinggang tu untuk memastikan kain samping baginda kemas, rapi, jadi guna pending ni. Kalau kita orang biasa, kita kata kita guna tali pinggang. Ada kepala tali pinggang. Kalau orang kaya mungkin kepala tali pinggang tu dia perbuat daripada emas. Jadi kalau macam kita orang biasa, kita pakai biasalah. Daripada besi dan sebagainya. Pending. Ini ialah tali pinggang. Kepala tali pinggang. Dan cucuk sanggul. Cucuk sanggul ni yang dipakai di kepala ni biasanya pengantin pakai ataupun penari-penari. Kalau awak nak pakai tak hari-hari dengan cucuk kepala ni? Tak kan? Sebab takkanlah nak beratkan atas kepala kan? Pakai tudung pun dah cukup dah. Tapi ini ialah perhiasan diri. Dia nampak cantik lah. Cikgu cuba guna ni Siti Nurhaliza. Bila dia menyanyi, dia pakai sanggul, cucuk sanggul ni. Baiklah sayang. Tu antara perhiasan diri yang kita nak kenal. Cuba kita lihat. Lihat latihan. Sambil tengok kat depan lah. Tengok pada paparan cikgu pun dah cukup. Kalau kamu rasa macam tak sama paparan cikgu dengan paparan kamu, boleh maklumkan cikgu. Setakat ni sama tak? Sama. Sama tak ada yang berbeza. Baiklah sayang, bila kita nak mulakan, jadi cikgu minta bila nak menjawab, awak boleh raise hand lah. Kat situ ada raise hand kan, dan cikgu nampak siapa nak jawab. Baiklah sayang. Yang ini muka surat 15. Betul tak? Muka surat 15. Baiklah sayang, cuba lihat. Ni perbualan antara Alia dengan neneknya. Nenek ni mestilah orang lama kan, orang tua-tua. Alia ni mestilah murid.
budak macam awak lah, mungkin umurnya baru 9 tahun. Bilang, Alia, mari nenek tunjukkan alat-alat hiasan tradisional nenek yang masih tersimpan elok. Okey. Maknanya nenek ni ada banyak tadi. Dia ada doko, dia ada pending, dia ada cucuk sanggul, mungkin ada juga gelang kan. Kalau gelang orang sampai sekarang pun kalau kita kata gelang apa, pulut dakap kan, besar gelang kan. Anting-anting, tu yang nenek dia ada. Diklah, bila nenek tunjuk kat awak lah, dia kata contohlah Aina, tengok ni Aina, nenek ada gelang pulut dakap besar ni. Jadi Aina nak kata apa? Cantiknya apa Aina nak jawab? Cuba cadangan Aina, apa Aina nak sambung, nak berespon pada kata-kata nenek? Boleh? Cantiknya anting-anting. Okey, cantiknya anting-anting nenek. Mungkin macam tu kan, kalau nenek tu tunjukkan anting-anting lah. Okey, yang lain? Yang lain tak lagi? Yang nak berikan jawapan lain, yang nak respon. Okey, Adriana? Cantiknya perhiasan tradisional nenek. Okey, cantiknya perhiasan tradisional nenek. Maksudnya apa? Awak ambil balik ayat yang nenek sebut tadi kan? Kan cikgu dah pernah ajar kan? Bila kita nak respon secara bertata susila, maknanya kita respon tu kita sebut balik apa yang nenek ucapkan. Cuba mungkin kita tambahlah cantiknya dan sebagainya. Boleh Okey, bagus Adriana dan Aina. Dah dengar tadi? Okey, cikgu cuba buka terus. Okey, apa yang disebut dalam nombor 1. Nanti awak tambah tau. Cikgu hanya berikan yang asas. Jadi bila kamu nak jawab nanti, kamu tambahlah. Contoh Adriana sebut tadi apa? Cantiknya alat-alat hiasan tradisional nenek. Kan? Jadi awak tambahkan. Boleh sayang? Kalau sempat, sambil-sambil mendengar, sambil-sambil kita buat. Supaya kita dapat siapkan kerja kita tepat pada masanya. Baiklah sayang. Cuba lihat yang kedua. Okay, cikgu nenek lah. Cikgu yang soal. Ya Alia, kebanyakan hiasan tradisional ini diperbuat daripada emas, perak dan tembaga. Jadi awak tengok, bila nenek kata emas, perak, tembaga, maknanya ini ialah kita kata apa, hasil-hasil bumi yang tinggi nilainya. Kalau nenek kata dia daripada besi, kan? Kalau besi tu murah lah. Tapi kalau emas, okey, jadi apa kita nak respons daripada perkataan ini? Okay, cuba orang lain sayang. Okay, siapa nak cuba? Bila nenek kata ini emas, perak, jadi apa yang awak nak respons? Boleh? Angkat tangan sayang. Boleh yang lain? Ada 13 orang ni. Jawapan awak jangan risau. Tak ada jawapan yang salah. Tentunya ia sangat berharga. Okey, pendapat Hanif, jika diperbuat daripada emas, perhiasan ini sangat berharga. Bagus, betul Hanif. Betul, itu jawapan Hanif, pendapat Hanif, berharga. Okey, yang lain? Yang lain? Pendapat Hanif berharga, betul. Bila emas pastilah berharga. Itu yang kadang-kadang kita nak ke mana-mana sekarang, musim-musim begini, jangan pakai barang kemas kan, takut orang ragut. Sebab dia berharga, orang nak, orang boleh ragut, mereka boleh jual. Dia dapatkan duit. Jadi apa lagi sayang yang lain? Jadi pada berharga kita boleh kata apa? Okey, selain Hanif, siapa lagi saya nak berikan pendapat? Cikgu boleh dapat 3 orang ni yang memberikan respon. Yang lain macam mana? Okey, cuba sayang. Boleh yang lain? Nak terima jawapan Hanif saja? Satu pendapat saja? Okey, baiklah kalau macam tu kita terima jawapan Hanif tadi. Bagus Hanif. Maknanya barang tu, barang kemas tu berharga. Okey, cuba terlihat apa cadangan apa yang cikgu nak beri.
Okey, jadi tadi Hanif dah beri berharga. Pendapat cikgu pula, harganya lebih mahal. Kalau awak nak gabungkan jawapan Hanif dengan jawapan cikgu, boleh tak? Boleh tak kalau nak gabungkan jawapan cikgu dengan jawapan Hanif? Boleh kan? Boleh kan? Okey, cuba Hanif. Boleh. Okey, cuba Hanif, cuba Hanif gabungkan jawapan Hanif dengan jawapan cikgu. Apa ayatnya Hanif? Tentunya ia lebih mahal. Okey, jika diperbuat daripada emas, pastinya harganya lebih mahal kerana dia kerana perhiasan itu amat berharga, kan? Itu pendapat Hanif ni berharga. Nak gabungkan dengan cikgu punya? Pasti harganya lebih mahal kerana perhiasan itu amat berharga. Jadi panjanglah jawapan awak sikit kan? Kita memberikan pendapat. Okey, bagus Hanif. Baiklah, seterusnya ini penting. Tahukah Alia pending? Dia dah dengar cikgunya penerangan kan? Pending kan? Okey, pending dipakai di bahagian mana? Okey, siapa nak jawab sayang? Okey, Aina. Okay, cuba Aina. Pending dipakai di bahagian pinggang. Bagus, Alhamdulillah. Tahniah Aina. Di bahagian pinggang. Sebab pending tadi ialah kepala tali pinggang. Kita cuba tengok jawapannya. Pending dipakai seperti kita memakai tali pinggang. Jadi pending tu ialah kepala tali pinggang. Baiklah sayang, jawapan Aina tu tepat. Kita sambung. Ya Alia. Betul nenek kata. Betul Aina jawapan tu. Pending dipakai seperti kita memakai tali pinggang. Baiklah sayang. Seterusnya, apa pula? Dia kata ini mesti cucuk sanggul. Tadi kan nenek tunjuk dia kan dalam gambar tu cucuk sanggul. Baiklah, agak-agak awak lah apa agaknya yang yang Alia nak tanya pada nenek dia tentang cucuk sanggul ni. Okey, siapa sayang yang lain? Ada yang nak cuba jawab? Nak respon? Awak ambil cucuk sanggul berbual dengan nenek ni. Awak pun ambil cucuk sanggul, awak tunjuk kat nenek. Awak pun nak kata apa tentang cucuk sanggul tu? Boleh sayang? Boleh yang lain? Okey, siapa nak cuba? Raise hand sayang. Boleh yang lain? Cikgu nampak ramai tadi ada Damia, ada Nuha, Elvina. Okey, siapa ni? Rizal Osman siapa tadi? Rizal Osman siapa? Okey, cuba jawab sayang. Amirul ke? Oh, tak berapa dengar lah sayang Izzatul ni. Sebab Izzatul mungkin tak berapa dengar Izzatul punya suara. Okey, Izzatul. Okey, cuba Izzatul. Atas kepala. Baiklah. Okey, siapa dengar Izzatul punya suara? Tak dengar. Tak dengar, tak apa dengar kan Izzatul? Okey, tak apa sayang. Tak apa sayang. Cikgu rasa Izzatul dia dah beri pendapat tu. Dia beri pendapat cuma tak berapa jelas. Okey, tak apa Izzatul. Terima kasih. Bila kita buat online ni memang kadang-kadang masalah teknikal kan. Okey, cubalah Noresha lah. Noresha cuba berikan cadangan. Cuba bantu Izzatul. Boleh? Boleh Noresha, Safia? Agak-agak awak bila awak ambil cucuk sanggul tu, apa yang awak nak cerita kat nenek? Nak tanya kat nenek? Boleh? Kalau tak cikgu, boleh cikgu cuba berikan jawapan dulu. Apa ni? Okey, Damia. Okey, cuba Damia. Apakah benda ini nenek? Oh, tapi dia dah sebut tu. Dia kata ini mesti cucuk sanggul. Dia kata tanya balik apakah itu nenek. Awak dah ambil, awak dah pegang cucuk sanggul tu. Apa awak nak kata kat nenek tentang cucuk sanggul? Apa sayang? Boleh? Okey, cikgu berikan dulu lah.
Nanti kamu kena tambahkan idea sayang Okey, cuba kita lihat. Dia kata apa? Ini mesti cucuk sanggul. Cucuk sanggul dipakai sebagai hiasan pada rambut. Maknanya apa? Alia dah tahu dah apa itu cucuk sanggul. Jadi dia pun terangkan semula kepada nenek tentang cucuk sanggul tadi. Dia pun kata apa? Dipakai di atas kepala. Okey, bagus Izzatul. Izzatul tulis. Tak apa. Jadi mungkin Izzatul kalau nak jawab itu boleh tulislah pada mesej sebab suara Izzatul tak berapa jelas kan. Mungkin ada masalah teknikal kat situ. Okey, bagus Izzatul. Dipakai di kepala. Baiklah sayang. Dah dapat Lihat yang kelima. Nenek mula dia kata cucuk sanggul. Nenek kata ini pula namanya dokoh. Dia dah bincang tentang dokoh. Baiklah sayang. Jadi apa kata Alia bila nenek tunjukkan dokoh pula? Ingat tak dokoh tadi? Kita baru belajar tentang syair busana kebaya. Kan? Jadi apa kaitan dokoh dengan kebaya? Okay, siapa nak jawab sayang? Saya. Okey, cuba Adriana. Dokoh dipakai di leher seperti rantai. Okey, cuba lagi sekali Adriana, suara lebih jelas. Dokoh dipakai di leher seperti rantai. Okey, dokoh dipakai di leher seperti rantai. Tadi cikgu nampak siapa ni? Ada Izzatul jawab. Kan dipakai di leher. Jadi betul lah. Maknanya dipakai seperti rantai. Cuma kita pakai, biasa rantai kan satu je seutas kan. Tapi ni dia ada corak-coraknya. Dan kadang-kadang kita kita sematkan dia pada baju. Terutamanya bila kita pakai baju kebaya. Okey, bagus Izzatul dan Adriana. Cuba kita lihat apa jawapannya. Dokoh ini seperti rantai. Nak sambung? Dokoh ini seperti rantai yang dipakai di leher ke? Ataupun dokoh ini dipakai seperti rantai leher? Jadi nanti kamu buatkan ayat yang sempurna. Baik sayang. Nombor 6 pula. Okey, untuk nampak lebih bergaya, nenek juga memakai anting-anting dan gelang tangan. Okey, gelang tangan. Tahu gelang tangan? Ni orang moden pun pakai kan. Cuma ada yang besar, ada yang kecil. Baiklah sayang, apa respon Alia pula tentang gelang tangan? Okay, siapa nak berikan respon, nak memberikan cadangan? Boleh sayang? Awak kan dah baca tadi pukul 7.30, mesti dah ada idea kan? Okey, apa idea kamu sayang? Boleh? Senyap pagi ni. Cikgu harap semua ada Baiklah. Okey sayang, boleh cikgu berikan idea? Nanti kamu akan tambah idea cikgu. Baiklah, cuba kita lihat. Ini cantik dipakai pada kedua-dua belah tangan. Sebab apa? Gelang tangan. Ada orang suka pakai gelang pada sebelah tangan je. Kan? Ada juga orang suka pakai di kedua-dua belah tangan menjadi sebagai perhiasan. Okey, baiklah sayang. Sebenarnya bila kita nak pakai emas, orang lelaki boleh pakai emas tak? Yang lelaki, Nasri ke, Hanif ke? Tak boleh. Boleh tak? Tak. Tak, kan? Orang lelaki boleh pakai barangan emas. Okey, jawapan Izzatul, gelang tangan pula dipakai pada tangan. Malah kan dengan tangan. Maknanya boleh kedua-dua belah. Maknanya nak mencantikkan lagi diri seseorang lah untuk perhiasan. Tapi perempuan, lelaki tak boleh pakai barangan kemas, terutamanya emas. Okay, kalau awak nak pakai tembaga ke pun sebenarnya tak elok untuk lelaki kan. Sebab dia akan menyerupai seperti perempuan. Kalau lelaki pakai jam tangan sajalah sebagai perhiasan diri. Tak perlu pakai gelang ataupun rantai leher. Baiklah sayang, lihat pada nombor 7. Bila dia kata gelang tangan ini cantik dipakai pada kedua-dua belah tangan. Nenek pun kata, betul Alia.
Alia pula respon lagi. Anting-anting pula. Okey, siapa saya nak jawab? Nak beri respon tentang anting-anting. Cikgu nampak Iris? Iris, cuba Iris jawab Iris. Anting-anting pula macam mana Iris? Apa yang awak nak cerita tentang anting-anting? Mana cikgu? Okey, cuba. Untuk menambahkan lagi keserian. Okey, cuba Iris. Anting-anting itu takut di telinga. Dapat? Cikgu dengar macam keserian tu. Okey, dapat menambah apa tadi Iris? Bila awak pakai anting-anting, awak jadi lebih apa Iris? Lebih cantik. Cikgu dengar dia ada mak kata menambahkan keserian wajah seseorang. Okey, menambahkan keserian kecantikan seseorang perempuan. Tu mungkin pendapat kita lah. Sebab tu awak suka pakai anting-anting yang gantung-gantung lah sebab nak nampak lebih cantik. Betul tak? Tadi Itatul kata dipakai di telinga. Memanglah sayang anting-anting pakai di telinga kan? Takkan anting-anting kita nak pakai kat leher. Betul tak Itatul? Jadi kenapa kita pakai anting-anting? Untuk menambahkan kecantikan, menambahkan keserian. Okey, cuba kita lihat apa cadangan jawapan cikgu. Sebagai hiasan di telinga. Hiasan. Jadi awak tambahlah. Kenapa sebagai hiasan? Untuk apa? Menambah keserian ke, supaya lebih rasa yakin diri ke, kita pakai anting-anting untuk perhiasan diri. Tapi kalau kita pakai tudung, kita bertudung, nampak ke anting-anting kita? Tak nampak kan? Tapi tak apa. Waktu ada orang pakai sekarang anting-anting tapi dia gantung di luar tudung. Nak menampakkan anting-antingnya. Baiklah sayang. Kemudian nenek kata apa? Bijak cucu nenek. Bila nenek puji awak, bijak, apa respon awak? Terima kasih nenek. Bagus, Alhamdulillah. Bila orang puji kita, orang puji, orang beri barang dan sebagainya, jawapan kita mestilah terima kasih nenek. Kalau awak nak menambahkan Islamik, kita berkata apa? Alhamdulillah, terima kasih nenek. Sebab walaupun kita belajar bahasa Melayu, kita boleh selitkan subjek lain macam subjek agama dan sebagainya. Baiklah sayang, kita dah dapat dah ke-8 respons. Yang cikgu beri ni ialah respon yang paling asas. Jadi untuk kamu boleh tambahkan. Jadi cikgu boleh nampaklah idea masing-masing. Okey, boleh sayang? Okey, cikgu nak cubalah 2 orang. Siapa nak jadi nenek, siapa nak jadi Alia. Kita mesti bacakan untuk melakonkannya. Okay, siapa nak cuba? Okey, Aina seorang. Aina jadi nenek Aina Okey, Aina nenek, seorang lagi. Okey, Safia. Safia, Ilfira lah, Ilfira. Ilfira dengan Aina. Okey, Ilfira jadi Alia. Aina jadi nenek. Okey, boleh mula sayang? Okey, mula dengan nenek. Alia, mari nenek tunjukkan alat-alat hiasan tradisional nenek yang masih tersimpan elok. Okey, Alia. Cantiknya alat-alat hiasannya lebih mahal. Okey, tu sambung saya, tu sambung. Ya, Alia. Kebanyakan hiasan tradisional ini diperbuat daripada emas, perak dan tembaga. Jika diperbuat daripada emas, pasti harganya lebih mahal. Ini pending. Tahukah Alia pending dipakai di bahagian mana? Pending dipakai seperti kita memakai tali pinggang. Ya, Alia. Okey. Ini mesti
sanggul. Cucuk sanggul dipakai sebagai hiasan pada rambut. Ini pula namanya dokoh. Dokoh ini seperti rantai. Untuk nampak lebih bergaya, nenek juga memakai anting-anting dan gelang tangan. Gelang tangan ini cantik dipakai pada kedua-dua belah tangan. Betul, Alia. Anting-anting pada dipakai sebagai hiasan telinga. Okey, tu sambung sayang. Bijak cucu nenek. Terima kasih, Nenek. Baiklah, okay. Terima kasih pada Aina dan juga Ilfira. Bila sayang, nampak tak bila kita guna teknologi kan ada masa sebab kita bercakap secara atas talian, dalam talian, kadang-kadang ada masalah kita nak bercakap lambat, nak keluar suara kita kan dan sebagainya. Tak apa sayang. Baiklah, dah dapat latihan yang pertama. Jadi cikgu harap nanti bila awak tulis tu adalah penambahan idea. Janganlah idea tu ikut yang cikgu beri sahaja. Bila saya teruskan. Yang kedua tentang kuda-kuda dalam pencak silat. Ini juga kita kata hazanah Melayu. Silat ni merupakan pertahanan diri. Kan? Kalau awak tengok kita ada, kalau yang moden ada taekwondo lah dan sebagainya. Tapi kita kena mempertahankan warisan Melayu lah. Silat ni. Jadi kuda-kuda dalam silat awak nampak dalam cerita lama, awak nampak kan bila nak mula berlawan ke, mereka akan buat beberapa pergerakan. Jadi pergerakan yang mula-mula tu sebelum berlawan tu kita panggil kuda-kuda. Jadi cuba kita lihat apa tu kuda-kuda. Kuda-kuda ialah pergerakan asas dalam pencak silat. Okey, pergerakan asas, pergerakan yang mula-mula. Bunga-bunga, kalau contoh awak berhadapan dengan musuh, nak takutkan musuh tu, kita buatlah kuda-kuda. Kadang-kadang baru buat kuda-kuda, sudah takut dah nampak pergerakan kita kan macam kita tangkas, tegas kan, garang. Okey, kuda-kuda ialah pergerakan menapakkan kaki sebagai persediaan untuk menangkis serangan lawan. Menangkis, kita melawan. Okey, pergerakan ini mengekalkan posisi agar tidak mudah dijatuhkan ketika berada dalam kedudukan bertahan. Contohlah awak nak tarik tali pun, bila nak tarik tali, adakah awak akan tegak-tegak berdiri, rapatkan kaki? Tak kan? Nak tarik tali, nak berlawan, awak akan apa? Buka kaki awak supaya kita boleh tegak berdiri, tak mudah nak tumbang. Cuba lihat pada nombor 1. Nombor 1 ni ialah siap sedia. Nak bersedia, tangan di pinggang. Yang kedua, kuda-kuda samping. Genggam tangan dan letakkan tangan awak di pinggang. Sebal dengan pinggang. Kepalkan tangan. Kita kepal tu maknanya nak menakutkan musuh. Bila awak nampak musuh nampak kita genggam tangan macam nak menumbuk tu, musuh dah mula rasa takut. Betul tak? Okey. Yang ketiga, kuda-kuda depan. Kemudian kuda-kuda silang. Tengok pada kaki lah, tengok pada gambar tu. Dan yang kedua, kuda-kuda belakang. Ni kita boleh belajar silat lepas ni. Kalau awak nak tengok, buka YouTube pun, cuba tengok macam mana kuda-kuda dalam pencak silatnya. Pergerakan mula-mula. Saya dah belajar silat dengan kakak saya. Alhamdulillah. Hanif belajar silat dengan kakak. Silat apa tu Hanis? Hanif pula Silat Hanif. dayung. Silat dayung. Bagus, alhamdulillah. Boleh tu Hanif belajar. Anak lelaki kan. Sebenarnya lelaki perempuan sama. Anak-anak cikgu pun yang perempuan, seorang belajar silat cekak, seorang belajar silat gayung. Dah dapat sampai, cikgu tak silap, 5 tali pinggang. Anak cikgu. Nak habis tu, dia dah jadi pengajar.
Sebab sekarang ni kita perlukan pertahanan diri. Kita kena belajar seni pertahanan diri. Bukan untuk bergaduh ke Hanif? Belajar silat bukan untuk bergaduh, tapi untuk mempertahankan diri daripada serangan musuh. Kalau perlu kita gunalah silat tu. Tapi kalau tak perlu jangan guna silat. Jangan kita mentang-mentang pandai silat kita cik gaduh. Jumpa kawan ajak gaduh. Sebab nak tunjukkan kita ni pandai silat. Itu tak betul. Yang betul kita pandai belajar silat, kita simpan kita punya kepandaian, kita berlatih untuk memantapkan kemahiran. Lepas tu kalau perlu, contoh orang serang kita, ada musuh yang datang menyerang ke, baru kita guna silat. Sebab silat tu suatu yang baik, bukan digunakan untuk perkara-perkara buruk seperti bergaduh, berkelahi dan sebagainya. Baiklah sayang, bagus. Cuba kita lihat seterusnya. Apa yang kita nak isi dalam jawapan. Ini masih lagi respons. Kita nak respons kepada soalan. Yang ini pun soalan bertumpu. Kenapa? Tadi dah ada dalam petikan. Kita jawab tu jawapan kita satu je. Dia tak ada bercapah, tak ada banyak jawapan. Bila sayang, lihat pada nombor 1. Boleh saya tahu apakah pergerakan kuda-kuda itu? Okay, siapa nak jawab? Saya. Okay, cuba Iris. Saya baru mempelajari pergerakan kuda-kuda dalam pencak silat. Okey, Bella, jawapan Iris, saya baru belajar pergerakan kuda-kuda dalam pencak silat. Okey Iris, agak-agak tepat tak jawapan tu? Dia tanya, apa tu? Apakah pergerakan? Iris kata baru belajar. Jadi tepat tak jawapan tu? Tak. Kurang tepat kan? Okay, siapa orang lain? Siapa nak bantu Iris? Saya. Apa sebenarnya? Okey, cuba Hanif. Hanif ya? Okey, cuba. Boleh. Kuda-kuda ialah pergerakan asas dalam pencak silat. Okey, baiklah. Bagus Hanif. Tepat jawapan tu. Jadi kita dah baca maklumat tadi kan? Bahawa kuda-kuda tu ialah pergerakan asas pencak silat. Okey, bagus Hanif. Cuba kita lihat jawapannya. Gerakan asas dalam pencak silat. Gerakan yang permulaan. Mula-mula kita nak bunga pencak. Baiklah, bagus Hanif. Baiklah, yang kedua, apakah jenis-jenis pergerakan kuda-kuda yang telah kamu pelajari? Okay, siapa saya nak jawab? Okey, Adriana. Saya baru mempelajari pergerakan kuda-kuda samping, kuda-kuda depan dan kuda-kuda silang. Okey, ada berapa pergerakan tadi? Ada berapa yang sayang? Adriana jawab kuda-kuda samping, kuda-kuda silang, kuda-kuda depan. Okey, bagus. Kita boleh beri 3 ataupun lebih. Okey, bagus Adriana jawapan. Itu 3 jenis. Okey, tak lagi jenis yang lain. Samping, hadapan. Ada 5 kan? Okey, Adriana dah bagi 3. Siapa nak bagi lagi yang lain sayang? Tak tambah yang lain. Belakang. Okey, baiklah, dah dapat 4 kan? Cikgu cuba buka jawapan, cuba kita lihat. Ada 5 jenis gerakan kuda-kuda, iaitu gerakan siap sedia yang pertama, kan berdiri tegak, siap sedia. Kemudian kuda-kuda samping, kuda-kuda depan, kuda-kuda silang dan kuda-kuda belakang. Jadi soalan ni kena tepatlah sebab dia soalan bertumpu. Okey, jawapannya dah ada dalam petikan. Kalau soalan kata berikan 3, berikan 2. Kita bagi 3 ataupun 2. Tapi kalau dia kata berikan jenis-jenis. Apakah jenis-jenis? Maka sebutkan semualah yang terdapat dalam petikan yang diberi. Baiklah sayang, lihat nombor 3. Mengapakah pergerakan kuda-kuda ini penting dalam pencak silat? Okay, siapa nak cuba? Adiana nak cuba. Okay, cuba lagi Adiana.
Baiklah, apa jawapan Adriana? Cikgu, saya tak ada jawapan. Saya tak angkat tadi. Oh ya ke? Okey. Siapa nak cuba yang lain? Iris? Okey, cuba Iris. Elvina. Okey, Elvina. Kerana pergerakan kuda-kuda melakukan kaki sebagai persediaan untuk menanti serangan lawan. Baiklah, tak berapa dengar ni Elvina. Cuba suara kuat sikit Elvina. Kerana kuda ialah pergerakan menampakkan kaki sebagai persediaan untuk menanti serangan lawan. Oh baiklah, maksud Elvina supaya mengukuhkan kaki kita lah ketika kita berlawan kan. Betul tak Elvina? Baiklah. Cuba kita lihat bagus Elvina. Terima kasih jawapan tadi. Cuba kita lihat apa jawapannya. Pergerakan kuda-kuda ini penting dalam pencak silat untuk persiapan menyerang lawan sekaligus mengekalkan posisi. Apa maksud posisi? Posisi ni ialah kedudukan kita. Kan, kedudukan kita tu posisi agar tidak mudah jatuh. Jadi bila awak buka kaki luas, orang tumbuk awak boleh kekalkan diri pada posisi yang asal kan, tak jatuh. Baiklah sayang. Yang terakhir, mengapakah kamu belajar silat Imran? Okay, siapa nak jawab? Orang tanya Hanif. Hanif, kenapa awak belajar silat Hanif? Kenapa Hanif? Dia tak ada Hanif. Okey, siapa nak jawab? Orang tanya awak, kenapa awak belajar silat? Mempertahankan diri. Bagus. Mempertahankan diri. Sama juga jawapan Izzatul. Mempertahankan diri dan orang lain. Contoh, supaya saya dapat mempertahankan diri dan keluarga saya jika berlaku perkara yang tidak diingini. Ataupun kita boleh kata apa? Bila saya pandai belajar silat, saya boleh berjuang untuk negara saya sekiranya ada anasir luar yang menyerang. Itu pada awak lah, pendapat awak. Jadi soalan yang akhir tu, soalan nombor 4 tu mengapa? Mengapa ialah soalan bercapah. Okay, yang boleh murid berikan apa sahaja jawapan ikut pendapat kamu sendiri. Dia cuba tengok apa cadangan jawapan cikgu. Mempertahankan diri. Tengok tambahlah. Mungkin kita taklah untuk diri sendiri juga kan, untuk keluarga, untuk negara, untuk agama, untuk bangsa. Jadi awak boleh tambahkan. Baiklah sayang. Okey, cuba seoranglah cikgu bacakan soalan. Seorang cuba jawab, bacakan jawapan. Boleh? Okey, siapa nak bantu cikgu bacakan jawapan? Saya. Siapa tu? Iris. Okey, cuba Iris cikgu baca soalan nak baca jawapan. Bolehkah saya tahu apakah pergerakan kuda-kuda itu? Boleh. Kuda-kuda ialah gerakan asas dalam pencak silat. Apakah jenis-jenis pergerakan kuda-kuda yang telah kamu pelajari Imran? Saya mempelajari 5 jenis gerakan kuda-kuda, iaitu gerakan siap sedia, kuda samping, kuda-kuda depan, kuda-kuda silang dan kuda-kuda belakang. Mengapakah pergerakan kuda-kuda ini penting dalam pencak silat? Pergerakan kuda-kuda ini penting dalam pencak silat untuk persiapan menyerang lawan sekaligus mengekalkan posisi agar tidak mudah jatuh. Mengapakah kamu belajar silat Imran? Saya belajar silat untuk mempertahankan diri. Baiklah, terima kasih. Okay, terima kasih Iris. Bila saya teruskan pada yang terakhir, yang ini ialah muka surat berapa? 18 Yang untuk bacaan tu kita akan buat pada hari Ahad. Bila sayang kat sini kita dah ada 12, kita dah beri 12 perkataan. Ada 24 perkataan. Satu ayat ada 2 pilihan perkataan. Jadi kita akan pilih. Bila sayang, senang ke susah latihan ni?
Senang ke susah sayang? Senang kan? Senang. Senang. Baiklah. Okey, cikgu akan buka sekali lalu jawapannya. Okey, kamu baca, lepas tu nanti kamu akan terus buat latihannya. Okay, cikgu buka dulu. Apa jawapan yang sebenar? Cikgu rasa cikgu pasti kau 3A ni boleh buat sebenarnya benda ni. Sebab dia mudah. Okey, yang pertama, saudara ni untuk orang lelaki, kalau perempuan saudari. Okey, masih bersahabat. Kemudian mengetahui. Okey, yang keempat. Yang keempat. Memerintah. Okey, memerintah. Betul, Ilfira. Bagus. Yang kelima. Nama. Nama. Okey, nama Melaka. Judul untuk apa sayang? Judul untuk buku. Buku cerita kan, jurnal, majalah tu judul. Nama ni contoh kita lah, nama kita, nama negeri, nama negara. Okay, yang keenam. Berteduh. Berteduh ni maksudnya apa sayang? Lihat. Contoh tengah hujan kan, tengah hujan awak berteduh. Maknanya apa? Kita duduk bawah pokok ke, duduk bawah pondok, berteduh daripada hujan ataupun panas. Okey. Yang ke-7. Selama. Perkara yang apa? Nombor 7. Unik. Pelik. Perkara pelik ni perkara apa? Macam sesuatu yang ajaib lah, yang jarang-jarang berlaku. Nanti kita akan belajar. Dalam bahasa Melayu kita ada belajar tentang bagaimana Melaka mendapat nama. Apa peristiwa dia? Pelanduk ni kan haiwan jinak sebenarnya. Dia bukan jinak, dia haiwan liar. Tapi dia bukannya pemangsa kan, dia makan daun. Tapi yang anjing ni kan dia pemangsa. Dia akan serang, dia gigit, dia garang kan. Anjing ni garang. Tapi dalam kisah Parameswara ni, pelanduk tu lebih berani daripada anjing. Dia boleh tendang anjing tu sampai anjing tu takut dengan pelanduk. Jadi benda ni macam agak pelik lah. Maaf sayang. Pelik. Okay. Pelik sebab tak pernah berlaku. Biasanya anjing kejar pelanduk. Ni pelanduk pula yang pergi tendang anjing. Okay, nombor 8. Selama. Okay, selama. Ni 110 tahun. Lama tu. Panjang masa 110 tahun tu. Okay. Yang ke-9. Muncul. Datang dengan muncul. Dapat bezakan tak? Datang macam orang lah. Datang ke rumah, hadir kan. Muncul ni kemunculan. Maknanya dia banyaklah nama-nama hebat. Muncul. Yang ke-11. Mengetahui lebih. 11. Pahlawan. Yang ke-10. Okay, yang ke-10. Pahlawan. Siapa pahlawan? Orang yang berjasa. Contoh kalau tentera pun kita panggil pahlawan kan. Okay. Kalau prajurit ni dia ramai. Contohnya askar, tentera, hulu balang kan prajurit. Pahlawan ni dia banyak berjasa lah. Kita nampak jelas jasa beliau. Jasa mereka pahlawan. Contoh pahlawan kemerdekaan. Bila sayang. Yang ke-11. Mendalam. Lebih tahu, lebih mendetail, lebih terperinci. Mengetahui lebih banyak maklumat tentang Melaka. Okay, yang ke-12. Melayari. Apa beza menonton dengan melayari? Tonton kita tengok kan. Tengok je, tengok. Tapi melayari ni kita apa? Kita lebih kepada mencari maklumat-maklumat dalam internet. Kita kata melayari laman sesawang. Baiklah sayang. Dah dapat ke 12 perkataan yang betul. Baiklah. Okey. Jadi nanti dalam latihan tu cuba lihat apa yang perlu kita buat hari ni. Yang pertama tadi perhiasan diri tradisional. Yang kedua yang jawab soalan kuda-kuda tadi. Okey. Yang ketiga, tulis semula. Baiklah, cuba kamu lihat dalam buku aktiviti.
Okay, kamu tak perlu salin semula daripada awal. Kamu mula dari saya mengucapkan terima kasih kepada, kan dia dah beri dalam tu. Jadi dalam ni pun kalau awak tengok tempatnya kecil. Jadi awak kena tulis lebih kecil lah, lebih halus. Jangan besar-besar sangat tak buat. Boleh sayang Baiklah, jadi ada 1, 2, 3, 4 perenggan tu. Tulis dengan lebih halus. Jadi pastikan cantik, kemas. Tu tak nanti bila awak hantar cenawak comot. Jadi yang perlu kamu ambil gambar yang nak hantar dalam grup hanya muka surat 15 dan muka surat 19. Dua je kamu perlu tangkap layar ataupun screenshot. Okey, muka surat 15 dan 19. Dua muka surat tu saja. Jadi kamu tangkap layar, screenshot dan post ke tempat yang cikgu akan buka lepas ni. Maaf sayang. Baiklah. Okey, dah? Macam biasalah, sempurnakan. Okey, cantik dan kemas. Kemudian tangkap gambar dengan terang dan jelas, muat naik. Baiklah sayang, ada tak apa-apa pertanyaan sebelum cikgu berhenti? Tak ada boleh buat sayang ketiga-tiganya. Baiklah, jadi alhamdulillah kita dah habiskan aktiviti hari ni. Lepas ni terus boleh buat, siap terus hantar dan buat apa sayang? Nilam. Buat nilam, sempurnakan nilam awak. Baiklah, kita tamatkan dengan surah Wal-As. Okey, bismillah. Baiklah, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Salam. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye.